Seterusnya kita nak ada lagi tak soalan? Okey, soalan okey, baik. Tadi kita berhenti di 1113 ya. Okey, baik. Kita sambung pada 1114. Yang mana kita masih lagi tentang penjagaan barang wadi'ah ya, maksudnya apabila kita diamanahkan untuk menjaga, apa tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Okey. Dalam perkara yang 1114 ini, dia nak menyebut kepada kita ataupun pengarang nak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kalau sekiranya ketika mana kita menjaga barangan itu, ada usaha yang dilakukan oleh orang untuk kita menyerah barangan yang kita jaga itu tadi secara paksaan. Okay? So ini yang kita nak bincang. Kalau tadi kita kata apa? Kalau tanpa dipaksa ataupun tanpa diancam, dan kita ataupun penjaga itu tadi telah menunjukkan di mana barang itu menyebabkan orang ambil, maka itu dianggap sebahagian daripada kelalaian lah. Okay? Mana tanpa ancaman. Dan kita pernah bincang dulu tuan-tuan. Kalau kita masih ingat, saya dalam bab munakahat lah masa kita bincang. Oh, tapi tak, tuan-tuan, saya tak bincang munakahat. Tapi dalam bab munakahat. Paksaan itu sejauh mana dikira sebagai paksaan ataupun ancaman yang menyebabkan perbuatan dan kata-kata seseorang itu tidak dipertanggungjawabkan ke atas dia. Maka, jawapannya tuan-tuan, dalam bab munakahat, iaitulah ancaman ataupun paksaan yang melibatkan ancaman terhadap nyawa, satu. Kemudian yang kedua, ancaman itu dilakukan oleh seseorang yang diyakini dia boleh melaksanakan ancaman dia. Contohnya dia kata, okey, aku akan bunuh engkau. Jadi orang yang diancam tadi yakin bahawa dia ni kalau tak ikut dia punya paksaan dia tadi, dia akan buat. Maksudnya memang kita katakan dia bawa pistol dan kita nampak pistol tu bukan pistol air. Bukan, pistol tu pistol yang betul. Dan kita tahu bahawa dia ni kalau tak ikut cakap dia, dia akan buat. Okay, jadi maknanya dalam situasi itu barulah kalau sekiranya orang itu melakukan sesuatu perbuatan ataupun perkataan, maka perbuatan dan perkataan itu tidak diambil kira dari segi syarak. Okay, contohnya macam seseorang dipaksa untuk mentalakkan isteri dia. Diancam dan ancaman itu melibatkan nyawa. Dan dia yakin orang yang mengancam itu kalau tak ikut, dia akan laksanakan, dia akan lakukan apa yang dikata. Jadi pada waktu itu, kalau dijatuhkan, dia sebutkan talak terhadap isteri dia pun, maka tidak dianggap jatuh talak. Okay. So di sini kita nak lihat di sini, ya. Maknanya, kalau seseorang itu dipaksa untuk menyerah. Dia kata, okay, jika dipaksa oleh orang zalim, sehingga diserahkan barang wadi'ah itu kepadanya, harus bagi pemiliknya mengenakan dhaman ke atas orang yang menyimpan wadi'ah itu mengikut pendapat yang asah. Okey. Jadi mengikut pendapat yang asah. Jadi maknanya perkara ini adalah perkara khilaf lah. Ya, mana khilafiyah. Jadi dia kata, jika dipaksa oleh orang zalim sehingga diserahkan barang wadi'ah itu kepadanya, harus bagi pemiliknya mengenakan dhaman ke atas orang yang menyimpan wadi'ah itu mengikut pendapat yang asah. Kemudian menjadi tanggungjawab penyimpan wadi'ah menuntutnya daripada orang yang zalim tersebut, seperti dituntut melalui mahkamah. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam situasi ini, dikatakan tadi, orang yang menyimpan amanah, maknanya yang kita panggil dalam konteks tajuk kita ni, kita panggil penyimpan, pemegang wadi'ah lah. Jadi maknanya, pemegang wadi'ah ini, kalau dia dipaksa oleh seorang yang zalim untuk menyerahkan barang itu, dan dia terpaksa serah disebabkan oleh paksaan itu, mengikut pendapat yang asah dalam mazhab, pendapat yang sah dia, tapi tentu ingat ya, asah dia bukan lawan sahih. Ini sebab kita, ialah dari segi bahasa Arabnya, kita diingatkan dia ada pendapat yang sahih lawan dia asah. Tapi sahih di sini, asah di sini bukan lawan kepada sahih. Okey. Okey.
Jadi maknanya perkara ini perkara khilaf, yang mana sebahagian fuqaha mengatakan, okey, pemilik barang itu boleh menuntut dhaman, maknanya mengenakan dhaman ke atas pemegang wadiah, yang mana pemegang wadiah ini tadi perlu menggunakan ruang yang dia kata untuk menuntut balik barang yang dia telah serah secara paksaan tadi itu. Antaranya dia kata di sini apa? Iaitulah menuntut daripada orang yang zalim tersebut, contohnya melalui mahkamah. Macam kita hari ni mungkin dia pergi buat report polis, kan? Mana dia kata ada orang dah datang rumah dia, paksa dia untuk serahkan barang. Jadi sebab kalau kita tengok di sini lah tuan-tuan, jadi dia berbalik bila kata qaul asah inilah tadi yang kita kata ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan dia mana pemegang wadiah ni tadi perlu bertanggungjawab penuh dalam konteks orang yang zalim ini tadi datang merampas, datang memaksa dia untuk serah. Kerana satu persoalan yang berbangkit ialah macam mana orang yang zalim itu tadi dah tahu untuk datang minta supaya dia serahkan barang wadiah itu. Sebab itulah tadi, kalau tuan-tuan masih ingat, kita ada berbincang tentang satu perkara tadi yang kita kata apa? Kita katakan bahawa menceritakan. Okey? Menceritakan mengenai barangan wadiah itu kepada seseorang yang dianggap musuh kepada pemilik barang, itu dianggap sebagai salah satu bentuk kelalaian, negligence. Okay? Maknanya kita ni maknanya sebolehnya, contoh macam kita kata kalau ada kawan kita datang minta supaya kita simpan sesuatu barang berharga dia, sepatutnya kita tak perlu dedahkan kepada sesiapa pun mengenai perkara tersebut. Okay? Kerana ini melibatkan apa tuan-tuan? Salah satu daripada usaha untuk menjamin keselamatan. Jadi kerana itu, sekiranya ada satu orang yang zalim datang, paksa suruh kita, mana suruh orang yang memegang wadiah ni tadi serahkan kepada dia secara paksaan itu, maka bermaksud berkemungkinan di sini ianya berpunca daripada perbuatan orang yang memegang wadiah itu sendiri. Kita sebutkan tadi dia pergi cerita dekat orang. Jadi kerana itulah di sini kita kata dalam qaul yang asah mengatakan bahawa pemegang wadiah tadi, ya, pemegang wadiah tadi wajib untuk dhaman. Okey, makna dia kata sebab tu harus bagi pemilik. Bila kata harus ni bermaksud apa tuan-tuan? Harus ni jaiz lah. Makna pada pandangan syarak, pemilik barang tadi itu boleh mengenakan dhaman ke atas orang yang menyimpan. Okey, jadi mengikut pendapat yang asah. Jadi maksudnya ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Okey, pendapat yang mengatakan bahawa tidak sepatutnya dikenakan dhaman ke atas pemegang wadiah. Kerana barangan itu telah diambil daripada dia secara paksa. Okey, maknanya menolak elemen kelalaian itu. Tetapi qaul yang asah ni mengatakan harus, maksudnya boleh bagi pemilik barang itu untuk mengenakan dhaman ke atas pemegang wadiah, penjaga. Jadi sebab kalau kita nak berbalik kepada isu tadi tuan-tuan, maknanya secara logiknya bila kita nak susul galuh, kenapa boleh berpendapat sedemikian? Kenapa ulama boleh mengatakan harus bagi pemilik untuk mengenakan dhaman? Tadilah kerana ada possibility bahawa punca orang yang zalim tadi datang secara paksa, minta supaya pemegang wadiah serahkan, kerana maklumat itu diceritakan sendiri ataupun bersumberkan sendiri daripada pemegang wadiah tadi. Tapi kalau dia tak ceritakan, dia telah berusaha untuk jaga, tapi orang ni mungkin dapat daripada sumber lain. Jadi sebab itu ada pendapat lain. Muqabil asah ini sebalik daripada pendapat yang asah ini mengatakan bahawa tidak harus bagi pemilik tadi untuk mengenakan dhaman ke atas pemegang wadiah. Okey, tuan-tuan di situ. Jadi kalaulah sekiranya dikenakan dhaman ke atas pemegang wadiah ni tadi, maka bukanlah bermakna dia sendiri yang nak kena begitu. Dia boleh cari jalan. Jadi salah satu jalan yang disebutkan di sini ialah apa? Contoh dia kata seperti dituntut melalui mahkamah. Ataupun dia report kepada pihak berkuasa. Bagi tahu kata,
dia telah diamanahkan untuk menjaga sesuatu, tiba-tiba ada orang datang secara kekerasan memaksa dia untuk menyerahkan. Jadi sekarang ni tuan pemilik asal telah minta ataupun tuntut untuk supaya dia pulangkan. Jadi dia nak supaya orang yang merampas daripada dia tadi itu pulangkan kembali kepada pemilik sebenar, pemilik asal. Okay, tuan. So itu maksud daripada penjelasan perkara 1114 ni. Okay, kemudian yang seterusnya 1115. Ini cuba kita dah sebut di awal sedikit tadi ya. Iaitulah mengambil manfaat daripada wadiah. Okay, ambil manfaat daripada wadiah. Jika ia mengambil manfaat daripada barang wadiah dengan dipakainya atau ditungganginya atau dinaikinya secara khianat, tidak kerana keuzuran, atau ia mengambil wadiah untuk dipakai atau mengambil wang wadiah untuk dibelanjakannya, wajiblah dhaman walaupun mengambil sahaja tanpa dipakai atau dibelanjakan kerana kecuaiannya. Jadi kita dah sebut tadi bahawa apabila seseorang tadi mana dia datang jumpa dengan kita, minta bantuan kita untuk menjaga. Okey, minta bantuan untuk kita menjaga. Jadi kalau kita nak lihat di sini, maknanya akad wadiah itu adalah tabarruk. Maknanya keinginan untuk buat baik, membantu. Sebab tu dia termasuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita pernah bincang sebelum ini. Di awal dulu ya. Maknanya dia adalah sebahagian daripada tuntutan yang Allah kata tolong berbantu-bantulah sesama kamu dalam perkara baik dan juga perkara takwa. Jadi maksudnya kesediaan kita untuk bantu jaga barang berharga milik orang lain ketika mana dia tak mampu nak jaga, maka itu adalah satu bentuk kebaikan yang kita buat. Kita dapat pahala. Okey, kita dapat pahala. Jadi sekarang ni semasa kita menjaga tadi, boleh tak kita ambil manfaat? Maka disebutkan di sini dia kata apa? Secara asasnya, kita tidak boleh ambil manfaat tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Okey, tanpa kebenaran. Jadi kalau kita dibenarkan, tak ada masalah lah. Okey, contohnya, kita kata, orang tu datang minta kita jaga, duit dia 10,000. Okey, dan dia pun beri jaminan. Dia beri kebenaran. Kata, okeylah duit ni aku minta kau simpan 10,000. Dalam tempoh setahun sebab aku outstation setahun. Tapi dalam tempoh setahun ni kalau kau rasa perlu nak belanja duit ni, tak apalah, pakailah dulu. Tapi bila sampai masa selepas setahun aku balik nanti, kalau aku nak pakai duit ni, aku akan minta kau kena bagi baliklah. Okey, jadi pada waktu itu tidak ada masalah untuk kita gunakan. Untuk kita gunakan. Okey. Sama macam saya sebutkan di awal tadi tuan-tuan, kita kata apa tentang bank. Bank hari ini konsep wadiah kita begitulah. Bila kita sign untuk kita buka akaun simpanan yang menggunakan konsep wadiah ini, dalam kontrak kita itu ada persetujuan. Kita sebagai customer, kita membenarkan pihak bank untuk menggunakan duit simpanan kita tadi itu untuk perniagaan bank lah. Untuk apa juga tujuan yang wajar. Mana kalau akaun itu Islamik, maka dia akan kata maknanya untuk kegunaan bank yang tidak bercanggah dengan syarak. Okay, jadi sebab itulah tuan-tuan, prinsip asal kepada akaun wadiah, kita tidak diberikan apa-apa dividen. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam akaun akaun semasa, current account, kebanyakan bank menggunakan prinsip wadiah lah. Jadi sebab itulah current account ni kebanyakan bank memang tak ada dividen lah. Sebab dia bukan konsep pelaburan, sebab konsep wadiah. Kita letak duit, kita park duit dekat bank tu supaya duit kita selamat dan mudah kita nak uruskan. Okey, jadi kerana itu bank tidak memberikan apa-apa dividen. Cuma ada sebahagian bank dia beri hibah. Hibah itu pemberian bank. Maknanya bank sebagai tanda menghargai, kita membenarkan bank untuk menggunakan duit wadiah kita yang kita letak, kita park dekat dia tadi tu, dia guna untuk bagi financing, dia guna untuk urusan bisnes dia. Maka sebagai tanda penghargaan, dia memberi hibah kepada kita. Ada hibah ni of course lah dengan rate yang ubah-ubah lah. Ikut kepada keadaan kewangan bank.
Jadi so itulah yang kita kena faham. Kenapa setengah orang tanya, oh kenapa akaun ni tak ada dividen? Jadi sebab kalau konsep wadiah maksudnya kita tidak akan dapat apa-apa keuntungan. Bank sepatutnya tidak dapat apa-apa keuntungan, tapi cumanya bank meminta keizinan. Jadi cumanya bank memanfaatkan duit kita tadi itu sebab dia willing untuk jaga duit kita tu tanpa mengenakan apa-apa charge. Okay, dan customer pula instead of dia simpan duit cash tu di rumah, maka dia pun minta tolong bank jaga. Jadi sebagai tanda menghargai kesediaan bank menjaga duit dia, maka bank dia membenarkan kepada bank untuk gunakan duit itu. Tapi bila masa dia nak keluarkan duit tu, bank kena pulangkanlah. Bank kena beri balik kepada dia. So itu dia punya konsep dia lah. Konsep asal dia. Okey. Jadi maksudnya dia tidak ada unsur yang dikatakan tadi mengambil manfaat, ya, sama ada pemilik ataupun pemegang wadiah. Tapi cuma sekarang ni isunya ialah dia kata kalau sekiranya dalam tempoh itu nak ambil manfaat, ya, daripada wadiah itu, maka dia kata dengan dipakainya ataupun ditunggangnya. Sekarang ni contohnya barang yang disuruh jaga itu adalah pakaian ataupun ianya adalah binatang. Jadi dia kata dengan dipakainya ataupun ditungganginya ataupun dinaikinya secara khianat. Okey, secara khianat. Maksudnya orang tu pergi tinggal motor di rumah dia sebagai contohnya. Minta simpan motor kerana dia nak bermusafir dan sebagainya. Jadi dia ambil motor tu pergi guna untuk buat lumba haram. Ataupun untuk merempit. Jadi itu khianat lah. Itu khianat. Tidak kerana keuzuran. Okey, kalau keuzuran ni lain cerita. Keuzuran ni maksudnya keperluan. Contohnya kita kata dia pergi parking kereta di kawasan pagar rumah kita. Okey, mungkin kita kata ada berlaku hujan ribut ke dan sebagainya untuk mengelakkan barang kereta tu kena timpa pokok ke ataupun kena makna daripada benda yang bahaya itu dianggap sebagai keuzuran. Okey, jadi maknanya kalau dia guna dengan atas dasar keuzuran, atas dasar keperluan, maka itu berbeza. Ya, itu berbeza dengan khianat tadi. Ataupun ia mengambil wadiah itu untuk dipakai atau mengambil wang wadiah untuk dibelanjakan. Okey, dan pakaian pula yang dikatakan keuzuran tadi itu, tentu ingat yang kita sebut contoh pasal kain bulu tadi. Yang mana kain bulu ni tadi kalau disimpan di tempat yang gelap untuk satu tempoh masa yang panjang, dia akan merosakkan. Maka tadi kita kata apa? Tanggungjawab dia ialah kena dedahkan kepada angin, kepada cahaya, ataupun dia pakai dengan tujuan untuk berjaga. Jadi contohnya kita kata dia diminta untuk jaga, katakanlah pakaian bulu ni tadi. Mungkin dia pakai dalam 1-2 bulan sekali dia akan pakai untuk memastikan bahawa pakaian bulu ini tadi ataupun baju bulu ini tadi tidak rosak. Maka itu dianggap sebagai pakai kerana keuzuran. Okey, pakai kerana keuzuran. Okey. Maknanya dia kata di sini okey, atau ia mengambil wadiah untuk dipakai. Tapi sekarang ni dia sengaja ambil, dia tak perlu, bukan pakaian bulu. Ini pakaian biasa, tapi dia ambil untuk pakai. Okey. Mengambil wadiah untuk dipakai atau mengambil wang wadiah untuk dibelanjakan. Orang tu tak sebut pun pasal kebenaran untuk dia belanjakan duit yang disimpan tadi itu. Tapi cuma dia ambil sendiri. Dia kata daripada aku duduk simpan saja ni, lebih baik aku ambil belanja dululah. Tak apalah, nanti dia datang nak ambil dia, aku bagi balik lah. Maka dia kata di sini, wajiblah dhaman walaupun mengambil sahaja tanpa dipakai. Okey? Tanpa dipakai. Atau dibelanjakan kerana kecuaiannya. Okey? Belanja kerana kecuaian. Jadi nak sebut di sini apa tuan-tuan? Yang mewajibkan dhaman tadi, kalau dia mengambil manfaat itu maknanya secara khianat. Orang simpan kereta, dia ambil kereta buat pergi berjalan sana sini. Ataupun orang minta dia jaga pakaian, dia pakai pakaian itu. Orang minta dia jaga duit, dia ambil duit tu dia belanjakan. Okey, dia ambil duit tu dia belanjakan. Okey. Jadi maknanya dalam situasi itu dia wajib dhaman.
Okay, dia wajib dhaman. Walaupun duit tadi itu kita kata dia ambil, dia kata di sini, mengambil sahaja tanpa dipakai. Katakanlah dia ambil, dia keluar daripada orang tu datang, mungkin kita kata kadang-kadang ialah nak minta simpan pun tentu kalau pakaian ni sudah tentulah pakaian yang berharga lah kita kata ya. Okay, pakaian berharga ni kadang-kadang dia ada dia punya cover dia semua sekali tu. Okay, jadi dia pun tengok baju ni cantik juga ni, aku malam ni nak pakai pergi dinner lah. Katakan nak pakai pergi dinner. Dia pun ambil baju tu keluar, katakanlah sangkut lah di mana buka daripada cover dia tu sangkut. Bukan pakai lagi, malam ni nak pakai. Tiba-tiba orang datang curi baju tu sebelum dia pakai malam ni. Maka wajib dhaman. Okey, wajib dhaman. Duit. Katakanlah duit tu disimpan dalam peti besi. 10,000. Jadi dia pun kata okeylah petang ni aku nak pergi beli, nak pergi bayar deposit kereta. Dia pun kata malaslah nak keluar duit cash sendiri daripada bank, ni duit cash yang duit cash yang dia jaga ni, wadiah ni ada, tak apalah aku ambil duit ni dululah. Dia pun ambil duit tu, keluarkan daripada peti besi. Okey, nak bayar katakanlah duit ada 10,000, nak bayar down payment kereta 10,000. Deposit kereta 5,000 katakan 5,000. Okay, dia pun ambil 5,000, keluarkan daripada peti besi. Letaklah kat tempat mana-mana, petang ni nak pergi. Tiba-tiba sebelum dia pergi, barang tu, duit tu orang ambil. Maka tuan-tuan wajib dhaman ke atas dia. Walaupun dia tak belanja apa lagi, cuma dia ambil. Dia ambil kerana letakkan dalam handbag dia ke apa kata sebagainya untuk nak pergi bayar. Tiba-tiba dalam tempoh itu, orang ambil. Kena curi ke dan sebagainya. Ataupun dia kena ragut ketika mana dalam perjalanan nak pergi tempat untuk membelanjakan duit tadi itu, maka sudah. Pada ketika itu wajib dhaman ke atas dia. Okay, wajib dhaman ke atas dia. Okay. So, faham dia tuan-tuan ya? Dipakai atau mengambil wang wadiah untuk dibelanjakan. Wajiblah dhaman. Walaupun mengambil sahaja tanpa dipakai. Makna belum pakai lagi. Ataupun dibelanjakan kerana kecuaiannya. Ataupun duit itu diambil sama ada belum belanja ataupun dah belanja, maka dia wajib dhaman kerana itu dianggap kelalaian, kecuaian dia. Okay. Kemudian yang kedua, dia kata jika diniatkan untuk mengambil tetapi tidak diambil, tidak wajib dhaman. Mengikut pendapat yang sahih kerana belum dilakukan. Okay. Jadi dia, contohnya macam kita sebut tadi lah. Baju bulu, baju yang mahal lah kita kata ya, baju mahal. Orang minta dia simpan. Okay. Jadi pun dia fikir, malam ni aku ada annual dinner. Elok juga kalau pakai baju tu. Tapi dia tak buat apa-apa. Mana tidak ada apa-apa action lagi. Dia cuma fikir saja, niat saja. Dia belum keluarkan daripada almari. Dia masih lagi tempat simpan dia tadi tu. Begitulah juga duit. Duit ada 10,000. Dia pun dia fikir, 2 hari lagi aku nak kena bayar down payment kereta. Kalau nak kena pergi bank. Tapi dia fikir, dalam dalam peti besi itu, ataupun kalau dalam bukan peti besi pun, maknanya dalam simpanan aku ni ada duit 10,000 yang kawan minta simpan. Jadi dia pun kata, tak apalah, lusa ni aku ambil duit ni dulu untuk pergi bayar. Lepas tu baru aku ganti balik. Ambil duit daripada bank. Dia masih niat tapi belum ada apa-apa tindakan. Maka ketika itu tidak wajib dhaman ke atas dia. Okay? Tidaklah wajib dhaman mengikut pendapat yang sahih kerana belum dilakukan. Dia hanya berniat saja tapi belum ada apa-apa tindakan. Okay, kemudian seterusnya 1116 mencampur harta wadiah. Jika dicampurkan harta wadiah dengan hartanya dan tidak dapat dan sukar untuk dibezakan lagi, seperti percampuran gandum dengan syair, maka wajiblah dhaman. Katakanlah orang tu datang minta dia jaga sesuatu barang yang sama jenis ataupun hampir sama dengan apa yang dia ada. Kemudian dia ambil, dia pergi campur sekali. Okey. Jadi maknanya apa? Pada ketika itu wajib dhaman ke atas dia. Wajib untuk dia mengganti semula kalau sekiranya berlaku masalah. Okey. Jadi dan di sini dia kata sini di percampuran gandum dengan syair. Gandum dengan syair ini dia dua bentuk yang berbeza ya. Maka dia kata pada ketika itu wajiblah dhaman. Maknanya kita kena gantilah. Mencampur bekas-bekas wadiah. Okey. Tadi macam
kita kata sebab benda ni dia ada dua sifat berbeza, tapi kalau sifat yang sama tu tak ada masalah. Contohnya macam begini ya. Ada kawan kita minta tolong kita jaga duit dia 10,000 cash dia bagi. Lepas tu kita pun ambil duit tu, kita pergi masukkan dalam akaun kita. Katakanlah akaun kita pun ada 50,000, jadi kita pergi masukkan duit kita 50,000 juga. Campur jadi 60,000. Itu tak ada masalah. Ya, sebab jenisnya sama dan juga maknanya boleh dikeluarkan dengan mudah lah. Maksudnya bila dia sampai masa dia nak ambil balik, nanti kita pun pergi keluarkan daripada bank 10,000 bagi dekat dia. Itu tak ada isu. Hatta kalau duit, kita kata duit dalam bentuk cash pun, kita pun ada duit cash kita sendiri, kita pergi ambil, ikat sekali semua. Jadi itu sebab benda yang jenis yang sama. Mana kita kata, jadi apa nama tu, benda tu tidak ada masalah. Tapi ini sekarang ni, jenis benda fizikal contohnya macam syair dengan gandum. Jadi dua jenis bijirin yang berbeza dari segi sifatnya itu, maka dia kata pada waktu ketika itu bila campur sahaja, wajib dhaman. Jadi maknanya apa? Kita nak kena pulangkan kalau dia datang tu dia minta kita jaga syair. Maka kita kena pulangkan syair. Syair ni bahasa kita panggil barley lah tuan-tuan ya, barley. Barley dengan gandum. Okey. Yeah. So itu dia punya ni apa nama ni wajib dhaman kalau dicampurkan secara fizikal barang itu yang sukar untuk nak diasingkan. Untuk nak dibezakan. Okey, kemudian 117 kita mencampurkan bekas wadiah. Jika dicampurkan darham dalam dua bekas bagi yang mewadiahkan dan tidak dapat dibezakan, wajiblah dhaman mengikut pendapat yang asah. Okey. Dicampurkan dirham dalam dua bekas bagi yang mewadiahkan. Jadi maknanya apa? Ini tuan-tuan, konsep ni kalau kita tengok dulu sebab mata wang zaman dulu ni tuan-tuan, dia ditempa secara manual. Ya. Kalau dinar dibuat daripada emas, dirham dibuat daripada perak dan ditempa secara manual. Jadi tuan-tuan fahamlah. Ya, bila buat secara manual ni, maksudnya dia akan ada perbezaan saiz. Walaupun value-nya dirham lah. Satu dirham, satu dinar. Kalau dinar ni daripada emas, berat dia 4.25 gram. Itu berat dia untuk menghasilkan satu ni. Okay. Jadi kerana itu dia kata, maknanya apabila disimpan dalam dua bekas yang berbeza, okay, tiba-tiba dicampurkan. Okay, dicampurkan. Jadi dia kata, jika dicampurkan darham dalam dua bekas bagi yang mewadiahkan dan tidak dapat dibezakan, maka wajiblah dhaman mengikut pendapat yang asah. Jadi isu ni adalah isu apa nama tu khilaf. Okey, ada persoalan di sini ialah tentang apa? Syair. Itu apa ya? Syair tu bali. Okey, cuma kita ni bila tengok bali dengan gandum ni kita kata macam sama, tapi sebenarnya dari segi hakikat bali dengan gandum ni dua benda yang berbeza. Ya, bali dengan gandum ni dua benda yang berbeza. Kalau kita tengok hatta dari segi fizikal pun. Sebab kalau dalam bahasa Arab, gandum tu dipanggil qamah. Syair itu bali. Kita dah minum air bali di apa nama? Bali, yalah. Air bali tu kita tahulah kan ya. Tu punya. Tapi gandum ni, qamah ni dia berbeza sedikit. Sebab kita ni bukan makanan asasi kita. Jadi sebab tu kita pun tak boleh nak cerita detail lah. Tapi saya tahulah kalau dalam bahasa Arab, syair itu terjemahan dalam bahasa kita adalah barley. Ya, oat, bali. Tapi kalau qamah itu terjemahan dia adalah gandum. Ya, so itu dia punya ni dia lah. Dia ada beza dia. Okey tuan-tuan tadi 117 itu saya rasa clear tentang apa dia kata mencampurkan dua bekas. Yang maknanya bekas-bekas tadi dia datang bawa kepada kita ni tadi dia bawa kepada kita darham ni dalam dua bekas, tiba-tiba dicampurkan menjadi satu. Maka dia kata di situ wajib dhaman ini tadi ya, mengikut pendapat yang asah. Tapi bila kata mengikut pendapat asah, perkara itu dia dalam ruang lingkup khilafiyah lah dalam ruang lingkup khilafiyah. Okey, wajib dhaman berterusan. 118 ya. Okey, jika ia didhamankan kerana mengambil manfaat pada wadiah atau kerana sebab-sebab lain, iaitulah jika ia mengkhianati, kemudian berhenti daripada melakukan pengkhianatan, maka tidaklah terlepas kewajipan dhaman yang dilakukan sebelumnya, yakni sebelum berhenti. Okey. Jadi maknanya apa tuan-tuan?
katakanlah tadi kenderaan. Okay, kenderaan. Kenderaan ni kita kata dia khianat itu bukan berlaku secara berterusan. Contoh kita kata apa? Katakanlah okey, orang tu minta supaya dia jaga kereta. Parking dalam kawasan rumah dia. Okey, parking dalam kawasan rumah dia. Jadi apa nama ni? Dia guna untuk satu tempoh tertentu. Katakanlah dia nak gunakan kereta tu untuk pergi berjalan. Katakanlah nak pergi Langkawi. Okey, orang tu tinggal kereta, katalah kereta yang mungkin selesa lah. Okay, dia pun, alah-alah aku nak pergi bercuti Langkawi ni, aku pakai kereta ni lah. Okey, maknanya, tapi ni ingat maknanya ini tanpa kebenaran lah. Yang kita khianat ni maksudnya apa? Tanpa kebenaran. Sedangkan kawan tu kata, aku nak tumpang, aku minta tolong kau jaga kereta ni, aku parking dekat kawasan rumah kau. Dia tak sebut pun kalau nak pakai guna, kalau nak pakai pakailah. Dia tak sebut, tak bagi keizinan. Okay, jadi maknanya kalau dia guna tanpa keizinan tadi termasuk dalam kategori khianat lah. Okey, jadi isu yang dia bangkitkan di sini ialah maknanya bila dia ambil kereta tu, katakanlah pergi Langkawi, tempoh masa lebih kurang 3 hari kata perjalanan, pergi duduk di sana, dia bawa naik feri pergi ke pulau pula, lepas tu balik. Mungkin tempoh perjalanan tu kita kata 4 hari saja. Okay, jadi maksudnya bila kata wajib dhaman ni bermaksud dia wajib bertanggungjawab terhadap apa masalah yang berlaku kepada kereta itu. Jadi maknanya persoalan dia bangkit di sini. Okey, dia pergi, adakah wajib dhaman itu untuk tempoh 4 hari itu saja ataupun selepas daripada dia balik sehinggalah kereta itu diambil semula oleh pemiliknya? Maka jawapan di sini dia kata apa? Ianya berterusan sehinggalah sampai masa pemilik kereta ini tadi ambil semula kereta daripada tangan pemegang wadiah ni tadi, orang yang menjaga tadi. Jadi maksudnya kalau berlaku apa-apa kerosakan, contohnya dalam tempoh 4 hari dia pergi Langkawi tak ada masalah apa. Balik selepas daripada seminggu tu katakanlah bateri ataupun biasanya kita kadang-kadang bateri start tak hidup ke ataupun ada masalah apa kepada kereta tu, maka dia tetap wajib dhaman. Maka kewajipan dhaman itu tadi tidak terhad kepada tempoh pengkhianatan itu saja. Mana tempoh dia guna secara khianat itu. So itu maksud di sini dia kata apa? Jika ia didhamankan kerana mengambil manfaat pada wadiah atau kerana sebab lain, yakni jika ia mengkhianati kemudian berhenti daripada melakukan pengkhianatannya, tidaklah terlepas kewajipan dhaman yang dilakukan sebelumnya, yakni sebelum daripada berhenti itu. Jadi dia akan berkekalan. Jika tuan punya wadiah membaharui semula dan diamanahkan kepadanya atau diizinkan untuk menjaganya atau diibrakkan atau diwadiahkan pula selepasnya, terlepaslah dia daripada kewajipan dhaman. Okey, sekarang ni kita kata jadi kawan tu datang jumpa dengan dia minta bantuan untuk jaga kereta sebulan. Jadi dalam tempoh sebulan itu dia kata masuk minggu yang kedua, 4 hari dia guna kereta tu pergi Langkawi secara senyap-senyap. Okey, jadi bila dia guna secara khianat tadi itu, maka dia kata apa? Wajib dhaman. Ya, wajib dhaman. Tetapi, katakanlah selepas daripada sebulan, tuan punya wadiah memperbaharui semula dan diamanahkan kepadanya. Jadi, selepas pada sebulan, tuan kereta ni pun tadi telefon. Oh, aku dulu kata nak travel sebulan saja, outstation sebulan saja, tapi sekarang ni ada urusan tak siap, jadi berkemungkinan aku akan kena duduk di sini lagi sebulan. Jadi aku nak minta kau sambung lagi lah sebulan untuk jaga kereta itu. Okey, ya. Diamanahkan kepadanya atau diizinkan untuk menjaganya. Okey, ataupun kita kata mula-mula dulu dia kata dia datang tu hantar kereta, okey tolong jaga aku park sinilah. Tak apalah kereta ni biar duduk kat sini pun tak apalah, tak ada masalah. Dia kata mana kau tak start enjin ke apa ke pun tak apa. Mungkin dia kata begitu. Okey, tapi sekarang ni sebab dia rasa okey, aku nak simpan 2 minggu je. Tiba-tiba lepas daripada 2 minggu tu, okey dia kata aku kata nak simpan 2 minggu saja, tapi sekarang ni aku nak kena extend lagi duduk sini, jadi ginilah. Kereta tu pun dah 2 minggu, kalau tak start enjin lama sangat aku takut nanti rosak. Jadi kalau kau nak naik kereta tu nak pergi mana-mana, naiklah. Mana padan patut. Yang kita kata makna dia memberikan keizinan. Jadi dia kata okey, itu yang kedua.
atau diibrakkan. Okey, diibrak ni beginilah tuan-tuan ya. Maknanya katakanlah selepas daripada dia naik kereta pergi Langkawi tu apa semua sekali, ibrak ni maksudnya pelepasan. Okey, kawan dia ni tahu. Kata kereta dia duduk Langkawi. Sebab apa? Sebab ada orang nampak Langkawi telefon, ni nampak kereta ada di Langkawi. Oh, baru dia tahu rupanya kawan yang dia minta tolong jaga kereta tadi bawa kereta dia pergi Langkawi. Maka dia pun kata tak apalah, dia ibrak. Ibrak ni maksudnya memberikan pelepasan. Atau diwadiahkan pula selepasnya. Okey? Diwadiahkan semula selepas daripadanya. Jadi maksudnya habis tempoh tadi dia renew. Sebab saya kalau kita tengok penjelasan ataupun kenyataan disebut di sini, dia sama saja dengan tadi. Wadiah, tuan punya wadiah memperbaharui semula dan diamanahkan kepadanya. Jadi dengan atau diwadiahkan pula selepasnya, itu sebenarnya kalau kita tengok kenyataannya ada kenyataan yang sama. Jadi dia kata apa? Terlepaslah dia daripada kewajipan dhaman. Jadi maksudnya kita katakanlah tadi bagi tempoh mula suruh jaga 2 minggu. Okey, tiba-tiba kawan ni perlu tambahan masa. Jadi maksudnya dia pun bagi tahu kata, okeylah. Kita kata apa tadi? Aku nak minta sambung lagi lah 2 minggu lagi ataupun sambunglah sebulan lagi. Jadi maknanya dhaman yang pertama tadi, maksudnya period yang pertama tadi itu dia telah sempurnakan dengan baiklah. Walaupun dia telah gunakan, tetapi jika tidak ada apa-apa kerosakan tadi itu, bila dah selesai, katakanlah 1 bulan yang pertama ataupun 2 minggu yang pertama tadi, bila tempoh itu selesai, tiba-tiba pemilik telefon nak extend, maka sebarang perkara yang berkait dengan sebulan yang pertama ini tadi, tutup akaun. Jadi sebab itu kita kata, untuk tempoh yang kedua tadi, sudah tidak wajib dhaman. Jadi maknanya kalau berlaku masalah pada tempoh baharu, maka tidak wajib dhaman kepada pemegang wadiah. Okey, kita dah boleh faham aku ya. Maknanya peringkat pertama dia minta, okey, tolong jaga kereta aku sebulan. Okey, minggu yang kedua dia guna secara khianat tanpa makluman. Okey? Jadi pada waktu itu kalau berlaku apa-apa masalah, katakanlah cukup tempoh sebulan tu, datang pemilik nak ambil balik kereta rosak, maka dia dhaman. Dia wajib dhaman. Okey? Tapi sekarang kita katakan tadi dia guna secara khianat, cukup tempoh sebulan. Okay, kawan ni pula kata, okey, telefon aku tak boleh ambil lagi bulan pada hari ini ataupun cukup sebulan ni kerana aku nak tambah lagi sebulan lagi kerana aku ada masalah. Okey, jadi maksudnya untuk tempoh bulan yang kedua, dhaman itu sudah tidak wajib kat atas dia. So itu tuan-tuan, macam mana yang dikatakan tadi itu penerusan dhaman itu. Dalam tempoh yang pertama dipersetujui, kalau berlaku apa-apa masalah walaupun selepas perkhianatan dia masih wajib. Tapi bila berakhir, kalau renew, maka untuk tempoh yang kedua tadi itu tidak wajib atas dia. Okey? So di situ tuan-tuan, di situ dikata apa? Maknanya memperbaharui semula dan diamanahkan kepadanya atau diizinkan untuk menjaganya. Okey? Atau diibrakkan atau diwadiahkan pula selepasnya, maka terlepaslah daripada kewajipan dhaman. Kita pergi kepada perkara yang seterusnya, 1119. Ya, 1119 menuntut kembali. Jika tuan punya menuntut kembali harta wadiahnya, wajiblah diserahkan dengan segera, dan jika ada perbelanjaan yang diperlukan dalam proses pemulangan itu, hendaklah ditanggung oleh tuan punya. Okey? Jika tuan punya menuntut kembali harta wadiahnya, maka wajiblah diserahkan dengan segera. Dan jika ada perbelanjaan yang diperlukan dalam proses pemulangan itu, hendaklah ditanggung oleh tuan punya. Jika dilewatkan pemulangan tanpa ada sebarang keuzuran, maka wajiblah dhaman. Okay. So ini kena. Maknanya apa tadi tuan-tuan? Katakanlah, kawan ni kata, okey, tolong jaga kereta aku sebulan. Tiba-tiba 2 minggu dia balik. Dia pun datang nak ambil kereta. Maka wajib untuk kita pulangkan, walaupun tak cukup tempoh sebulan tadi. Jadi sebab itulah macam bank pun sama lah, bila kita pergi simpan duit, duit di bank, maka bila-bila masa kita nak ambil duit kita, bila-bila masa kita nak close account kita, cuma dalam, saya cuma dalam operationalnya, kalau tak silap saya, dalam bank ni dia perlu tempoh 2 minggu kot. Maksudnya kita bila once kita dah buka account, kita tak boleh tutup dalam tempoh 2 minggu pertama.
adalah kot sebab proses documentation ke apa ke, saya tak pastilah yang tu. Kalau dulu lah, ini praktis dulu. Sebab saya ingat masa satu ketika saya pergi di satu bank, saya nak buka akaun, dia hentam pergi buka akaun konvensional. Jadi bila saya tengok, saya kata, takkan awak tak tengok, saya orang Islam ni sepatutnya tak payah tanyalah nak konvensional ke nak Islamik. Tapi dia pergi buka akaun konvensional. Jadi saya nak tutup akaun tu, nak buka akaun Islamik. So dia kata, cik tak boleh tutup kecuali selepas 2 minggu. Barulah boleh proses tutup akaun tu. Jadi maknanya apa? Itu mungkin di segi kontrak, mungkin ada lah, cuma kita lah mungkin tak baca apa semua sekali dalam kontrak itu. Ya? Jadi, tapi dari segi konsep asas wadiah, kita tak boleh menghadkan. Contohnya kita kata orang tu nak simpan dekat kita, atau even duit pun. Dia datang jumpa kita kata, okey lah, aku nak minta tolong kau jaga duit aku, cash 10,000 ni, dalam masa sebulan sebab aku nak pergi jaga sekian. Tiba-tiba lepas 2 minggu dia balik, dia nak minta balik, kita tak boleh cakap, oh dulu kau kata sebulan. Kena tunggu dululah sampai cukup sebulan. Tak boleh. Okey? Apa nama tu? So, itu kita kena faham. Jadi bila masa sahaja dia minta untuk dipulangkan dengan segera. Kalau kita melewatkan, maka di sana ada dhaman. Mewajibkan ataupun dia punya implikasi dia dhaman ke atas ke atas pemegang wadiah. Ya, okey. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada 1120, dakwa binasa. Maknanya dakwaan berlakunya kerosakan kepada barang. Jika orang yang menjaga wadiah mendakwa binasanya tetapi tidak dinyatakan sebabnya ataupun disebutkan sebab yang tersembunyi, yakni tidak zahir, seperti dicuri, maka hendaklah dibenarkan dakwaannya dengan sumpahnya. So ini tuan-tuan, formula yang perlu difahami oleh hakim. Okey. Difahami oleh hakim. Okey. Jadi, maknanya begini tuan-tuan. Sekarang pemilik barang dia nak pergi tuntut barang dia daripada pemegang wadiah. Bila pergi jumpa pemegang wadiah kata, Allah, barang ni hilang. Okey, barang ni hilang. Ataupun dia kata, contohnya kalau binatang tadi kata, dia kata Allah mati. Suruh jaga lembu contohnya. Dia kata, maaf lah, lembu tu mati. Okey, maknanya mendakwa binasa. Tetapi tidak dinyatakan sebab. Dia tak bagi tahu sebab mati tu apa. Okay. Ataupun disebutkan sebab yang tersembunyi, sebab yang orang tak boleh nampak. Okey, contoh macam tadi, sebab yang disebut tu macam lembu kan. Dia kata lembu ni mati sebab baru-baru ni kampung ni kena penyakit. Ya, penyakit apa dia panggil, penyakit sampar ke penyakit apa tu yang lembu ni boleh mati, mengejutnya tu. Jadi maksudnya, okey, sebab tu orang tahulah, memang itu musim kampung ni kena penyakit, maka lembu tu mati. Ataupun dia kata sebab itu disebutkan sebab yang tersembunyi, sebab yang tak semua orang tahu. Contohnya kena curi tadilah. Curi ni tuan-tuan, dia berlaku secara tersembunyi. Kan, lembu tu diikat dalam kandang, tiba-tiba bangun pagi esok tengok tak ada. Jadi orang curi. Jadi sebab yang tersembunyi. Maka dia kata jadi maknanya dalam situasi ini pemilik tadi itu dia perlu mengadu kepada hakim lah. Jadi bila mengadu kepada hakim, maknanya sekarang ni sudah timbul pertikaian antara pemilik dengan pemegang wadiah. Jadi macam mana nak selesaikan pertikaian itu? Maka dia kata dibenarkan dakwaannya dengan sumpah. Jadi maksudnya hakim kena panggil dia. Okey, sekarang ni pemilik harta datang nak tuntut balik wadiah dia ataupun harta yang dia simpan kepada kamu. Tapi kamu mendakwa kata lembu itu dicuri. Maka hakim sekarang ni, hakim akan tanya, betul tak? Dia kata, betul. Lembu itu dicuri. Maka bila timbul dakwaan, pertembungan dakwaan antara dua pihak ni tadi, pemilik harta nak tuntut balik, pemegang wadiah pula mendakwa harta itu binasa, maka nak pakai cakap siapa? Maka formulanya ialah pegang cakap pemegang wadiah. Okay. Jadi kalaulah kita katakan dia tak boleh bawa saksi mengatakan barang dia lembu itu dicuri, maka dia diminta sumpah.
maka maknanya hakim akan suruh dia membuat dakwaan itu. Okey, ya, saya tidak dapat menyerahkan kembali lembu milik si fulan yang saya telah jaga kerana lembu itu telah dicuri. Dan saya bersumpah wallahi wabillahi watallahi bahawa kejadian kecurian itu adalah benar. Ataupun dakwaan saya tentang kecurian itu adalah benar. Maka pada waktu itu pemegang wadiah ni tadi dilepaskan. Okay. Tapi sebelum itu, of course lah, proses untuk nak tengok elemen kecuaian itu ada ke tidak. Cuma isu tadi ni bila maknanya dalam keadaan pemegang wadiah tidak cuai, dia telah menjalankan tanggungjawab dia dengan betul, maksudnya telah lembu itu diletakkan di dalam kandang, dia telah diikat dengan betul dan sebagainya, maknanya tidak ada elemen negligence lah. Sebab elemen negligence ni kalau boleh dibuktikan, maka barulah dia pemegang wadiah ni dipertanggungjawabkan. So dalam isu ini ialah sekarang ini pemegang wadiah tidak cuai dan dia mendakwa harta benda yang dia jaga tadi itu binasa, rosak, hilang. Maka pada waktu itu hakim apabila terbukti pemegang wadiah tidak cuai, maka dakwaan dia tentang kerosakan itu diterima berserta dengan sumpah. Ya, berserta dengan sumpah. Jadi sebab tu nak jadi hakim ni betul-betul dia kena tahu kaedah dia lah. Ni kena tahu dia punya kaedah dia. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam bab jenayat. Ya, dalam bab jenayat, saya cuma dalam kitab kita ni tidaklah terlalu detail bab jenayat. Kalau tuan-tuan buka dalam fiqh manhaji, tuan-tuan akan pergi tengok dalam bab-bab ni dia berbeza. Pada ketika ini nak pakai hakim perlu utamakan dakwaan siapa. Okey? Nak pakai nak pakai sumpah ataupun nak suruh bawa saksi. Jadi siapa yang perlu bawa saksi, siapa yang boleh diterima hanya dengan sumpah saja. Jadi itu ada perbezaan dia. Kalau tuan-tuan baca detail dalam bab jenayat itu memang sangat menarik lah sebenarnya kalau kita tengok dalam. Tapi perbahasannya adalah detail. So di sini sekarang ini bila berlaku pertikaian antara pemilik harta dengan pemegang wadiah, kalau sekiranya terbukti bahawa pemegang wadiah tidak lalai, tidak cuai, maka hakim perlu mengutamakan dakwaan daripada pemegang wadiah beserta dengan sumpah dia. Okey, beserta dengan sumpah. Okey, dia tidak wajib menyatakan sebab kerosakannya, cuma wajib dia bersumpah bahawa kerosakan itu tanpa kecuaian. Okay, jadi maknanya dia hanya perlu buktikan bahawa dia tidak cuai. Okey, dia tidak cuai dalam menjaga barang itu tadi. Jika ia enggan bersumpah bagi membuktikan kerosakannya daripada sebab tersebut. Okey. Jika ia enggan bersumpah bagi membuktikan kerosakannya daripada sebab tersembunyi, tuan punya hendaklah bersumpah bahawa dia tidak mengetahuinya, yakni tidak mengetahui kerosakannya dan diberikan gantinya. Okay, jadi sekarang ni, kalau sekiranya pemegang wadiah ni tadi, okay, dia bila dipanggil, dia mendakwa, dia kata okey, barang itu hilang. Okey, barang itu hilang. Jadi hakim boleh minta dia supaya bersumpah untuk membuktikan bahawa barang itu hilang ataupun barang itu rosak bukan disebabkan oleh kecuaian dia. Tapi sekarang ni dia kata, okey, dia membuat dakwa dia, tapi dia kata okey, saya tak nak bersumpah. Betul ni, sebab sumpah ni adalah satu perbuatan yang tidak boleh dipandang ringan, tak boleh jadi bahan mainan. Jadi sebab tu Allah pesan kepada kita dalam Quran, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, jangan kamu jadikan Allah itu nama Allah itu sebagai bahan sumpahan kamu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam bab fiqh ni dia ada satu bab khusus, bab aiman wan nuzur, bab sumpah. Apa kafarah dia kalau untuk orang yang bersumpah palsu dan sebagainya. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok di sini, maknanya dia kata apa?
kalau dia enggan untuk bersumpah, sebab dalam Islam orang yang bersumpah dalam kenyataan dia untuk mengatakan ataupun untuk mengukuhkan bahawa kenyataan itu benar, maksudnya orang yang telah mengambil satu risiko yang besar. Jadi sebab itulah kalau dia bersumpah, dia kata dia mendakwa sekian-sekian, kita pegang. Urusan sumpah palsu antara dia dengan Tuhan. Okey, itu antara dia dengan Tuhan. Jadi sebab itulah perlu di sini kalau kita tengok ada orang mungkin bertanya, kalau gitu senang je main sumpah je. Betul lah, kita kata pada biasanya kita anggap benda tu adalah mudah. Jadi mana kita anggap benda tu sebagai kecil ataupun benda tu benda mudah. Tapi sebenarnya dari segi realiti implikasi sumpah palsu ini sebenarnya adalah besar. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam dalam li'an, dalam bab li'an, bab munakahat, iaitulah seorang suami yang menuduh isterinya berzina. Tapi dia tidak boleh mendatangkan 4 saksi seperti mana dikehendaki. Maka dia boleh melakukan sumpah yang disebut sebagai li'an, sumpah laknat. Tapi tuan-tuan tengok proses sumpah laknat ini, setiap kali nak bersumpah itu hakim perlu memberi peringatan tentang besarnya implikasi sumpah palsu. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Dalam Islam, sumpah itu adalah suatu benda yang serius. Jadi kerana itu kalau ada seseorang itu dia mendakwa tadi, maknanya pemegang wadiah ni tadi, dia mendakwa berlaku satu kerosakan ataupun mungkin berlaku kehilangan ke atas barang yang dia jaga. Cumanya sebab itu sebab tersembunyi dan dia enggan untuk mendetailkan sebab itu. Tapi dia kata dia bersumpah bahawa barang itu memang rosak kerana sebab yang bukan berpunca daripada kecuaian dia, ataupun dia kata barang itu hilang bukan berpunca daripada kelalaian dia. Dia bersumpah demi Allah. Wallahi wal itulah. Jadi mana pada waktu itu diterima dakwaan dan sumpah dia tadi. Dakwaan dan sumpah dia tadi itu. Tetapi dia kata kalau dia tak nak, jika dia enggan bersumpah untuk membuktikan kerosakan daripada sebab tersembunyi, maka tuan punya itu hendaklah bersumpah bahawa dia tidak mengetahuinya. Jadi maknanya pada waktu itu kalau pemegang wadiah tak nak bersumpah, maka sekarang kita minta kepada pemilik harta ni tadi bahawa dia bersumpah demi Allah, saya tidak dimaklumkan apa-apa pun maklumat oleh pemegang wadiah bahawa harta yang saya minta supaya dia jaga tadi itu rosak ataupun hilang. Jadi pada waktu itu bila bertembung keengganan pemegang wadiah untuk bersumpah dan juga pemilik harta juga dia kata dia tak tahu apa-apa pun tentang kerosakan ataupun masalah ataupun kehilangan terhadap barang yang dia minta supaya pemegang wadiah jaga, maka pada waktu itu barulah hakim akan mengutamakan sumpah pemilik harta. Dan dia akan diberikan gantilah. Maknanya mahkamah akan meminta supaya pemegang wadiah untuk memberi ganti kepada pemilik. Okey, 1122. 1122. Okey, 1122 dia kata, jika tidak diketahui apa yang didakwanya daripada sebab zahir, hendaklah diminta mengemukakan saksi, yakni keterangan. Sekarang ni barulah pergi kepada al-bayyinah. Tidak diketahui apa yang didakwanya daripada sebab zahir, maka hendaklah diminta mengemukakan saksi, yakni keterangan, kemudian hendaklah bersumpah tentang kerosakan yang didakwanya kerana berkemungkinan harta wadiah tersebut masih selamat, yakni tidak binasa. So di sini tuan-tuan, isu di sini ialah isu dakwaan rosak itu dengan sebab zahir, tetapi tidak diketahui. Okey, sebab zahir yang tidak diketahui. Maknanya kita katakan sebab zahir ni ada orang sembelih. Kalau jaga lembu tu, kita kata maknanya ada orang sembelih. Tapi tak tahu orang yang sembelih itu sama ada orang yang disuruh oleh pemegang wadiah ke? Okey? Jadi maksudnya ataupun kita kata duit yang disimpan.
Okey, maknanya orang tahu bahawa rumah pemegang wadiah ini pernah dirompak ataupun pernah dimasuki oleh perompak. Ataupun mungkin rumah dia ini terbakar. Okey, sebab-sebab zahir tapi tak tahu. Maknanya tak tahu yang mana satu menjadi punca kepada hilangnya ataupun rosaknya barang wadiah itu tadi. Maka dia kata pada waktu itu hendaklah diminta mengemukakan saksi, yakni keterangan. Okay, contohnya kita katakan apabila pemilik harta ni tadi datang tuntut, pemegang wadiah ni kata, oh rumah saya dimasuki pencuri pada sekian-sekian-sekian. Ya, sekian hari. Jadi sebab zahir. Tapi kalau curi ni masih lagi sebahagiannya menganggap sebab tersembunyi lah. Tapi kalau macam rumah terbakar. Okey, rumah terbakar. Itu sebab zahir. Orang nampak. Semua orang tahu rumah dia terbakar. Tapi sekarang ni, adakah betul bahawa rumah terbakar itu turut melibatkan duit yang disimpan itu juga terbakar? Sebab kadang-kadang duit ni mungkin kita kata simpan dalam peti besi yang kita bincang sebelum ni. Jadi berkemungkinan rumah terbakar tapi peti besi itu mungkin terjaga, tak terbakar. Tapi dia nak mengatakan, dia mendakwa bahawa duit itu terbakar bersama-sama dengan rumah dia yang terbakar. Jadi bila ada dakwaan yang sebab yang zahir macam tu, maka hakim boleh meminta supaya didatangkan saksi. Okay, didatangkan saksi ni maksudnya apa? Orang yang mungkin bomba yang pergi padam api di rumah dia, ataupun mungkin orang yang ada bersama selepas daripada selesai kebakaran, yang pergi cek apa lagi barang yang hilang, apa barang yang rosak, apa barang yang masih boleh dijaga, kita kata selamat dan sebagainya. Okey. Jadi so di situ maknanya kalaulah dakwaan rosak itu sebabnya zahir tapi tidak diketahui, maka hakim boleh menuntut yang dikatakan tadi saksi, keterangan. Maknanya al-bayyinah dipanggil lah. Al-bayyinatu ala man idda'a. Okey. Maka menjadi tanggungjawab kepada orang yang mendakwa tadi itu, maknanya pemegang wadiah tadi yang mendakwa bahawa duit cash yang dia jaga tadi itu terbakar bersama-sama dengan kebakaran yang berlaku di rumah dia. Jadi bila dia mendakwa begitu, maka dia kena membawa keterangan, saksi. Membawa saksi. Sebab dia kata apa? Diminta mengemukakan saksi dan kemudian hendaklah bersumpah. Okey. Tentang kerosakan yang didakwanya, kerana berkemungkinan harta wadiah tersebut masih selamat. Okey. Okey, itu kita katakan dua keadaan dakwaan rosak. Maknanya pemegang wadiah kata yang pertama tadi dia kata dia mendakwa rosak atau hilang dengan sebab yang tersembunyi. Maka hakim akan utamakan dakwaan dia dengan tuntutan untuk dia bersumpah. Yang kedua pula, dia mendakwa harta itu rosak dengan sebab yang zahir. Maka mahkamah akan suruh dia datangkan saksi beserta dengan sumpah. Okey, beserta dengan sumpah. Dan sekarang ni pula, yang ketiganya ialah dakwaan dipulangkan. Dia kata, aku dah bagi balik kan duit itu. Contohnya, jika didakwa telah dipulangkan harta wadiah kepada orang yang telah mengamanahkannya kepadanya, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Okay? Dia kata apa? Jika didakwa telah dipulangkan harta wadiah kepada orang yang telah mengamanahkan kepadanya, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Okey. Sebab di sini tuan-tuan, kalau kita tengok tadi, kerana sekarang ni bila dia pergi tuntut kepada pemegang wadiah, pemegang wadiah kata, kan saya dah pulangkan. Jadi pemilik harta akan bawa perkara ini kepada hakim. Bila bawa kepada hakim, maknanya dia akan membuat dakwaan. Dia kata, saya telah meminta si fulan ini untuk menyimpan duit saya 10,000 selama sebulan. Kemudian saya dah pergi berjumpa dengan dia untuk minta dia pulangkan balik, tapi dia kata dia dah pulangkan semula kepada saya. Jadi sekarang dalam situasi ini, bila berlaku pertembungan antara dua ini, maka hakim akan meminta kepada pemegang wadiah ini untuk memberikan kenyataan. Maksudnya apa?
untuk menjawab dakwaan ini, maka hakim dalam situasi ini mengutamakan kenyataan daripada pemegang wadiah. Jadi kalau pemegang wadiah kata, ya memang saya dah pulangkan, dan dia bersumpah, maka hakim perlu membenarkan kenyataan daripada pemegang wadiah ini tadi. Okey, membenarkan kenyataan pemegang wadiah. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sebab ni, kalau macam tu maknanya macam tak adil lah. Itu persepsi awal kita. Tak adil lah. Tadi pun kita kata dakwaan kerosakan tadi pun kita utamakan pemegang wadiah punya dakwaan plus sumpah. Sekarang ni pun maknanya kalau sekiranya kita pergi minta dia pulangkan, dia kata dia dah pulangkan, maka hakim juga akan mengutamakan dakwaan pemegang wadiah berserta sumpah. Macam tak adil, tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok berbalik kepada isu ini, sebab tuan-tuan kena ingat balik kepada konsep yang dikatakan akad wadiah ni adalah akad tabarru'. Willingness, keinginan dia untuk membantu. Jadi bermaksud di situ, sebab itulah dia tidak diberikan satu bebanan kerana pada prinsipnya dia tidak mendapat apa-apa pulangan daripada persetujuan dia untuk memegang wadiah ni tadi. Jadi kerana itulah yang kita katakan tadi, kenapa kita ni bila kita nak minta seseorang untuk jaga keselamatan barang kita, apabila kita tak mampu, contohnya kita nak kena keluar, kita nak kena musafir, kita nak berpindah dan sebagainya, kenapa kita pergi berjumpa dengan seseorang itu? Kenapa kita pilih dia? Maka sudah tentu, at the first place, kerana kita percaya kepada dia. Okey? Kerana kita percaya kepada dia. Kita perlu bantuan dia. Satu. Kemudian yang kedua pula tadi, dia pula bila dia sanggup untuk menerima tadi tu, dia tidak ada apa-apa kelebihan. Dia tidak ada apa-apa keuntungan. Jadi sebab itulah apabila syarak dalam ketika ini memberikan sedikit kelebihan kepada dia apabila timbul pertikaian, maka kita kena sedar balik daripada awal tadi. Daripada konsep awal tadi, barulah akhirnya kita kata, oh wajarlah. Sebab dia tak dapat apa-apa pun tuan-tuan, ya, keuntungan tadi tu. Kita kata dari segi persetujuan dia untuk menjaga. Tapi kalau kita kata, oh saya bagi dia upah Ustaz sebenarnya. Kalau bagi upah, itu bukan akad wadiah dah. Itu dah menjadi ijarah. Kita mengupah dia untuk menjaga keselamatan barang kita. Contohnya, okey, aku parking kereta ni di rumah kau selama 3 bulan, setiap bulan aku bagi kau RM200. Itu bukan wadiah dah. Itu sudah menjadi ijarah. Dia ada timbal balik. Maknanya kita minta dia jaga, dia dapat upah. So di situ maksudnya kepentingan kedua-dua pihak tadi dijaga dan keutamaan diberikan kepada apa? Kepada pemilik. Sebab tadi apa? Sebab dia mendapat keuntungan di situ. Tapi sekarang ni dalam situasi wadiah ni, kenapa kita kata orang yang memegang wadiah itu seolah macam dia ada privilege pula. Diutamakan statement daripada dia berserta dengan sumpah. Maka tadilah tuan-tuan, berbalik kepada prinsip yang kita katakan, kesanggupan dia itu adalah merupakan satu tabarru'. Satu, kita katakan, keinginan dia untuk membuat baik, untuk membantu, walaupun dia tidak mendapat apa-apa keuntungan. Okay? Itu yang kita perlu. Tapi dalam satu aspek yang lain pula, walaupun kita kata privilege diberikan kepada pemegang wadiah, tapi dia tetap dituntut untuk bersumpah. Satu perbuatan yang besar. Tuan-tuan, sumpah palsu ni termasuk apa? Kabiratun minal kabair, salah satu daripada dosa-dosa besar. Ya. Jadi sebab itulah kita kata jangan bimbanglah. Jangan maknanya sebab kadang-kadang first impression kita kata macam tak adil lah pula, mudah sangat je kita terima cakap dia hanya dengan sumpah. Tidak, tuan-tuan, ya. Pada pandangan Islam tidaklah sekecil yang kita anggap itu ataupun yang kita pandang. Okay, jadi dakwaan dipulangkan, maknanya pemegang wadiah bila bawa dia kata, aku dah pulangkan. Bawa menghadap depan hakim, dia kata apa? Jika dakwaan dipulangkan harta wadiah kepada orang yang telah mengamanahkan kepadanya, maka dibenarkan dakwaan itu dengan sumpah. Suruh dia sumpah. Jika ia mendakwa telah diserahkannya kepada orang lain seperti waris tuan harta wadiah. Okay, contohnya kawan tu datang nak ambil balik, nak minta balik duit tu, saya dah bagi dah dekat anak tuan. Okay, diserahkan seperti warisnya, seperti waris tuan harta wadiah atau waris orang yang memegang harta wadiah.
Oh, dia kata apa? Saya telah serahkan kepada anak saya. Waris orang yang memegang harta wadiah. Okay, dia katakanlah beginilah, kita kata, okay, saya minta awak tolong jaga duit saya 10,000 ni setahun. Sebab saya nak kena outstation. Saya kena pindah kerja untuk satu tempoh setahun. Jadi saya akan pulang. Jadi duit cash saya ni 100,000. Okeylah, katalah 100,000. Jadi saya minta awak jagalah. Jadi kawan ni pun jaga. Okey. Untuk satu tempoh tertentu, kita katakan, dia pun mungkin terpaksa, okey, dia dapat nak pergi haji. Dia kata, aku pun tak berani nak simpan lah, aku nak pergi. Jadi dia pun mungkin ambil duit 100,000 tadi, pergi bagi kepada anak. Anak kepada pemilik itu tadi. Warislah, waris. Ataupun, dia nak pergi haji. Jadi dia nak jumpa dengan pemilik, tak boleh. Ahli waris kepada pemilik pun tak ada. Dia serah kepada anak dia. Anak-anak pemegang wadiah ni tadi. Aku nak pergi haji ni, tapi ni ada duit 100,000, orang minta tolong aku jaga. Dia kata sekian-sekian tahun dia baru dia nak ambil. Jadi kau tolonglah jaga duit ni. Apa nama tu? Untuk aku pergi ke haji dan sebagainya, begitulah contohnya. Mendakwa telah mengembalikan kepada tuan punyanya. Jadi bila timbul pertikaian sekarang ni, bila pergi jumpa dengan anak kepada pemegang harta tadi, anak dia kata, saya dah bagi balik dah ke ayah saya. Bila pakcik datang bagi tahu kata ayah minta tolong simpan duit 100,000 tapi dah pakcik tak boleh nak teruskan untuk jaga ni. Bila pakcik bagi dekat saya tu, saya dah bagi balik dah dekat ayah saya. Ataupun dia bagi dekat anak dia tadi ni, dia nak pergi haji. Jadi sebelum pergi haji, jadi sekarang bila timbul kawan ni bila nak minta balik, dia kata sebenarnya duit tu sebelum pergi haji saya dah serah kepada anak saya dah. Dan anak saya kata dah serah dah balik kepada tuan. Okey? Mendakwa telah mengembalikan kepada tuan punyanya, atau mendakwa orang yang memegang wadiah itu memberikannya, yakni mewadiahkannya kepada orang lain yang amanah, tatkala dia hendak musafir, dan orang yang amanah ini mendakwa telah memulangkannya kepada tuan punyanya. Okey, ini situasi ketiga. Gambaran yang ketiga. Gambaran yang pertama tadi, dia mendakwa telah pulangkan kepada waris. Mendakwa waris pemilik. Gambaran yang kedua, dia mendakwa telah menyerahkan kepada waris dia, waris pemegang wadiah. Situasi yang ketiga, dan dalam situasi pertama, kedua, ketiga ni semuanya mendakwa telah memulangkan. Okay. Yang ketiga pula dia kata, okey, betul saya dah terima duit dia 100,000. Dia janji, dia minta saya jaga setahun, tapi selepas 9 bulan saya nak pergi ke haji. Jadi saya tak sanggup nak simpan, saya tak berani nak simpan. Jadi saya serah kat Tok Imam. Okey, jadi saya serah dekat Tok Imam. Jadi Tok Imam kata dia dah pulangkan kepada pemilik asal sebab saya dah beritahu ke Tok Imam, Tok Imam ni duit 100,000, saya duit ni milik kepada si fulan, dia minta saya jaga dalam tempoh setahun tapi sekarang ni saya nak pergi haji. Saya tak berani nak simpan duit ni di rumah. Jadi gambaran pertama serah kepada waris pemilik asal. Gambaran yang kedua, serah kepada waris pemegang wadiah. Gambaran yang ketiga, serah kepada orang yang amanah, orang yang diamanahkan. Maksudnya dia pergi transfer benda tu ke Tok Imam. Dalam ketiga-tiga gambaran ini, ketiga-tiga pihak mendakwa telah pulangkan kepada pemilik. Okay, pemilik datang tuntut daripada pemegang wadiah asal. Tapi pemegang wadiah kata, saya dah pulangkan kepada anak tuan. Tanya anak dia kata, saya dah pulangkan kepada bapa saya. Ataupun gambaran kedua, jumpa pemegang wadiah, saya dah bagi duit tu dekat anak saya sebelum saya pergi Mekah sebab saya minta dia tolong jaga. Tapi pergi jumpa anak dia kata, saya dah bagi balik dah dekat pemilik asal. Ataupun yang ketiga tadi, pemilik tu datang jumpa pemegang wadiah asal, saya dah bagi kat Tok Imam. Pergi jumpa Tok Imam kata, saya kan dah pulangkan balik kepada pemilik asal. Jadi dia kata apa? Di sini, mendakwa telah memulangkan kepada tuan punyanya, maka semua kes di atas hendaklah dituntut mengemukakan keterangan, yakni saksi. Jadi maknanya, waris tadi itu, waris kepada pemilik asal, maknanya mungkin anak dia ke, isteri dia ke, yang mendakwa telah pulangkan semula kepada pemilik asal, kena bawa saksi. Begitu juga gambaran yang kedua tadi, anak
kepada ataupun waris kepada pemegang wadiah asal bila dia kata bahawa dia terima tetapi dia telah pulangkan balik kepada pemilik asal, maka dia kena bawa saksi. Begitu juga gambaran yang ketiga. Tu imam tadi, bila dia mendakwa kata dia telah pulangkan pemilik asal, dia kena bawa saksi. Okey? Saksi. Jadi maka dia kata apa? Semua kes di atas hendaklah dituntut mengemukakan keterangan yakni saksi. Mana kena bawa saksi lah. Jadi kalau saksi gagal dibawa, bermaksud dhaman. Maknanya kena ganti. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, penutup kata bab kita ini, eloklah ni, ngam-ngam apa nama tu. 6 minit lagi kita nak berbaki. So di sini kenyataan yang terakhir 1124 dia kata mengingkari setelah dituntut oleh tuan harta wadiah berhubung dengan harta wadiah maka dikenakan dhaman. Okey. Sebab tu di sini dia kata dalam apa nama tu kenyataan di bawah ni tuan-tuan nota kaki dia sebut adalah baik jika ada bukti bertulis semasa penyerahan dan penerimaan barang wadiah. Jadi sebab itulah tadi ada satu persoalan, ya, satu persoalan yang dibangkitkan oleh saya tadi ada apa nama tu sama ada hitam putih tadi tu puan apa tadi saya ingat tadi ya. Puan Intan tadi yang dikatakan dhaman ini perlu hitam putih. Dia yang hitam putih ni bukan dhaman itu tetapi hitam putih ini adalah penyerahan tadi itu. Maknanya kalau boleh kita sebut istilah hari ini kontrak lah. Kontrak bahawa pemilik harta menyerahkan harta dia untuk dijaga oleh pemegang wadiah ni tadi. Jadi maksudnya ada dia boleh kata di sini jika ada bukti bertulis semasa penyerahan dan penerimaan barang wadiah. Jadi maknanya ketika mana dia pergi serah duit tu ada sekeping kertas saya nama sekian-sekian ya pada tarikh sekian-sekian telah menyerahkan wang tunai RM100,000 untuk dijaga oleh si fulan ya apa nama tu bagi tempoh berapa. Okey. Dan kemudian kalau dia serah balikkan pun mana kalau bila dah pemegang wadiah nak serah balik pun dia ada bertulis. Jadi sebab itulah ya, bertulis ini hanya apa nama tu menyelamatkan kita lah. Sebab tuan-tuan kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun kalau tuan-tuan pergi dalam bab hutang sebagai contohnya ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu dalam surah Al-Baqarah itu surah paling panjang. Tapi dalam ayat tentang apa nama tu tuntutan apa nama tu menulis proses berhutang ni tuan-tuan maka itu adalah ayat yang paling saya tak ingat dah ayat berapa tuan-tuan boleh check baliklah tapi apa nama itu ianya adalah ayat yang sangat panjang bagaimana panduan yang diberikan oleh Allah kepada kita terlibat dalam urusan hutang piutang itu sebagai asaslah kita kata tuan-tuan ya. Jadi tapi apa yang kita boleh faham between the line daripada perintah itu bila melibatkan urusan harta benda maka yang lebih baiknya ialah dilakukan secara bertulis ataupun ada saksi ya ada saksi sekurang-kurang. Okey ya ada beberapa soalan yang ditanya di sini. Saya nak pergi kepada soalan daripada Tuan Basri ya. Okey yang dimaksudkan apa yang dimaksudkan dengan asah? Asah ni tuan maksudnya dalam apa nama tu dia daripada asal sahih perkataan sahih. Sahih ni maksudnya benar, betul. Jadi dalam kalangan fuqaha ini dia ada pendapat yang betul ada asah. Okey? Jadi asah tu maksudnya apa, tuan-tuan? Maknanya kalau dibandingkan antara beberapa pendapat, yang asah ni maksudnya yang kuat lah. Yang paling kuat. Tapi adakah pendapat yang lain itu tak betul? Tak. Pendapat yang lain itu tak betul. Jadi sebab itu kita panggil sebagai khilafiyah. Ya, sebagai khilafiyah. Jadi sebagai makna perkara itu perkara khilafiyah kita boleh pilih selagi mana setiap pandangan itu mempunyai justifikasi dan dalil yang jelas benar maka kita boleh pakai yang mana satu. Tapi cuma kalau nak dibandingkan antara pendapat-pendapat itu dia ada satu yang asah, mana yang paling kuat. Yang paling kuat ini mungkin maknanya ulama melihat dari segi istinbat hukum dia, dari segi wajah istidlal ya kepada nas yang menjadi rujukan kepada hukum berkenaan. Jadi sebab itulah pendapat itu diletakkan sebagai asah. Asah ni mungkin kita boleh gunakan istilah yang lebih kuat lah.
Tapi adakah yang lain itu, yang kata-kata yang kurang kuat tadi itu tak betul? Tak. Dia tetap sahih, boleh pakai, tapi tengok kepada situasi kita. Jadi sebab itulah dalam masalah fiqh ni tuan-tuan, bila kita nak selesaikan masalah, ada masanya kita boleh mengambil pandangan-pandangan yang sahih ini tadi. Jadi sebab itulah fiqh ni tuan-tuan, satu ilmu yang sangat dinamik. Sebab itu saya masih pesanan yang diberikan oleh guru kami lah, ya, bila pergi duduk mengaji bertalaki dengan dia ni, dia kata bila kita nak mengeluarkan fatwa umum, macam contohnya macam kita lah, fatwa di mufti negeri, majlis fatwa, jawatankuasa fatwa dan sebagainya. Okey, bila nak mengeluarkan fatwa untuk umum, maka dia kata kita kena multazim dengan mazhab dan juga pendapat yang muktamad. Itu sebagai fatwa umum. Tetapi dia kata apabila ada individu yang datang, ada masalah yang mereka hadapi, meminta pandangan hukum, maka dia kata pada waktu itu terserah kepada kita untuk memilih pandangan yang kita rasakan relevan untuk selesaikan masalah dia. Mana kita tengok dalam konteks dia, dalam konteks individu. Maka dia kata kalau itu approach yang kita gunakan, dia kata insya-Allah urusan agama tidak akan jadi cacah marba. Okay. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita katakan tadi, maknanya as-sah tu dia adalah pendapat dalam kalangan pendapat-pendapat yang betul, yang sahih, tetapi jika dibandingkan dari segi wajah istidlal dan istinbat hukum tadi itu, maka kita dapati dia yang paling kuat. Ya, dia yang paling kuat. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada Rasulullah SAW adalah pemegang wadiah yang terbaik dan paling amanah. Kisah semasa hijrah Rasulullah SAW beri amanah kepada Sayyidina Ali untuk pulangkan harta-harta yang disimpan. Okey, saya tak yang segini saya kena rujuk jugalah sebenarnya, ya. Tapi iyalah kalau kita tengok Rasulullah SAW dari segi amanahnya memang tidak dipertikaikanlah. Cumanya kisah tentang bagaimana sebelum daripada peristiwa hijrah itu berlaku, Rasulullah telah berikan amanah kepada Sayyidina Ali. Iyalah kalau kita tengok pun tuan-tuan, maknanya Rasulullah pilih Sayyidina Ali itu untuk tidur di atas tempat tempat tidur Rasulullah itu juga kita katakan sebagai satu amanah yang besar yang diberikan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur, kerana pada malam itu kaum Quraisy telah bersepakat untuk melaksanakan rancangan jahat mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan idea yang datang daripada iblis, yang bersama-sama dalam perbincangan itu, iaitulah memberikan pandangan untuk mitigate the risiko qisas. Maka dia kata apa, yang terlibat dalam pembunuhan itu adalah seluruh wakil daripada semua kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu. Jadi bermaksudnya apabila timbul apabila berjayanya mereka membunuh Muhammad, maka keluarga Muhammad tidak akan tuntut daripada kabilah pembunuh seorang itu saja, tapi dia terpaksa berhadapan dengan semua kabilah yang ada. Itu idea iblis lah, ya. Memang bijak pada waktu itulah, ya. Jadi tapi dia tak tahu bahawa Allah itu maha bijak lagi, ya. Jadi memang Rasulullah minta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur, tapi dari segi meminta Sayyidina Ali untuk memulangkan harta-harta wadiah itu, saya rasa saya kena semak dululah, kena semak dulu fakta itu. Tetapi kalau berlaku pun saya rasa peristiwa itu tidak pelik. Kenapa tuan-tuan? Kerana Muhammad ini yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah penduduk di Mekah, orang yang beramanah. Jadi kerana itulah kita tengok kenapa Rasulullah diberikan kepercayaan untuk menguruskan perbalahan semasa peristiwa pembinaan semula Kaabah untuk peletakan Hajarul Aswad. Okay, jadi di situlah yang kita kata tadi itu, maknanya kalau benar perkara ini, maka bagi saya itu bukanlah pelik, kerana kepercayaan yang diberikan kepada Muhammad kerana dia memang digelar sebagai Al-Amin itu, ya. Tapi dari segi itu, yang dari segi baginda memberikan amanah kepada Sayyidina Ali untuk pulangkan harta-harta wadiah itu, saya perlu semak. Ya, insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya, macam mana dengan
kita parking kereta di suatu tempat dan dikenakan bayaran tetapi parking atas risiko sendiri. Sebenarnya park at your own risk tu dari segi undang-undang pun pernah berlaku. Pernah ada kes dibawa ke mahkamah. Pengendali tempat parking itu telah dituntut untuk saya ada kes mahkamah dah. Saya pernah kalau tidak salah saya pernah baca mahkamah pernah award ganti rugi kepada pengguna yang berlaku kerosakan ke atas kenderaan yang dia parking. Walaupun ditulis di situ park at your own risk. Tapi dia sebagai pengendali berbayar, maka dia perlu bertanggungjawab dari segi aspek keselamatan. Kerana kita kena tengok jugalah sama ada berlakunya elemen kelalaian. Contohnya kalau dia biarkan kawasan itu dimasuki oleh penjenayah, contohnya yang memecahkan kereta, merosakkan kereta dan sebagainya, dia tetap kena bertanggungjawab. So saya rasa dalam isu ini dia tetap berhak, berhak untuk tuntut sebenarnya dari segi elemen undang-undang. Dari segi hukum itu jelaslah, maknanya bila dia mengambil upah maka dia terikat dengan kontrak lah, dia terikat dengan kontrak ataupun dia perlu menjaga keselamatan. Maknanya kalau ada unsur kelalaian dia untuk menjaga keselamatan barang yang dia jaga tadi itu dengan upah, maka dia perlu bertanggungjawab. Tapi dari segi undang-undang pun boleh cek baliklah. Sebab saya pernah ada amaran, tak silap saya lah, perbuatan meletakkan park at your own risk ke something mana bertanggungjawab, dia tak boleh simply letak macam tu saja. Mana dia bukan satu kontrak yang kita katakan binding lah, statement yang dia letakkan di situ. Okey, tentang Al-Baqarah muka surat 48 berkenaan hutang ayat 282. Okey, tuan boleh cek lah, yang ni tentang ayat. Ayat tu memang ayat yang sangat panjang, dia hampir-hampir satu muka surat sebab saya lah. Jadi salah satu elemen penting di situ tentang cerita tentang menulis hutang. Terima kasih kepada Puan Norehan dan Tuan Jan Has ni yang sembang ayat tadi. Okey. Kemudian ada juga soalan yang hantar kepada saya ni ialah tentang pertanyaannya ialah bagaimana dengan simpanan akaun emas di bank? Adakah konsep wadiah juga? Oh, dia tidak. Dia kalau kita tengok ialah konsep wadiah lah. Sebab apa? Okey. Kontrak yang ada di bank sekarang ni ialah kita akan, dia macam saya pernah dulu, tapi akaun tu pun akaun tu masih aktif lah kalau kira. Okey, saya buka dengan KFH tu, dia buat macam ni. Dia ada satu akaun, bila kita nak buka akaun simpanan emas ni, dia ini akaun simpanan emas, ini akaun wadiah, cash. Kita masukkan cash ni dalam akaun cash kita. Lepas tu daripada akaun cash tu barulah dia transfer, kerana emas ni dia beli mengikut gram, mengikut berat emas. Jadi maknanya bila kita beli, dia bila dia ni, kita beli mungkin setengah gram, dia adalah dia punya ni. Jadi maksudnya bila kita beli itu, kita minta supaya bank simpan lah. Cuma dalam keadaan emas itu adalah satu komoditi yang diurus niaga, ada naik dan turun harga. Jadi sebab itu nilai emas dari segi nilai cash akaun kita tu dia berubah-ubah mengikut pasaran atau mengikut harga emas semasa. Jadi maknanya memanglah konsep dia, emas itu, wadiah itu, mana emas yang kita beli tadi itu disimpan oleh bank. Cuma yang berbezanya hari ini ada beberapa bank yang saya difahamkan, bank muamalat ada buat, yang terbaru ni saya rasa bank Maybank ke apakah yang terbaru. Okay. Dia maknanya akaun emas ni dia kena ada physical emas tu kena ada. Dia bukan hanya kita masukkan duit berdasarkan nilai emas, tak boleh, tapi physical emas tu kena ada. Cuma bezanya ialah ada bank yang dia simpan sendiri, ada bank yang dia simpan di tempat lain. Contoh macam KFH dulu, Kuwait Finance House ni dulu apa yang dia buat? Physical emas tu mereka tak simpan, tapi dia ada company di Turki yang menyimpan emas itu. Dan ada serial number apa semua sekali, dan physical emas tu memang disimpan. Jadi maknanya apa? Kita beli emas, kita minta supaya bank simpan.
Okey. Jadi bila masa kita nak ni, kita jual lah. Maknanya kita jual emas itu kepada pihak bank. Jadi kita dapat cash mengikut nilai semasa emas tersebut. Jadi memang akaun emas itu adalah akaun tadi panggil akaun wadiah, betul. Tapi kenapa berbeza nilai itu? Sebab dia berlaku turun naik dari segi harga pasaran semasa emas. Okey. Saya rasa mungkin itu sahaja. Ada lagi tak soalan? Sebabnya soalan yang dihantar yang terakhir ni soalan direct message kepada saya. Okey tuan-tuan, saya rasa itu sajalah kot. Kalau tak ada soalan ataupun soalan lisan ke tuan-tuan nak tanya, silakan. Sekiranya ada, kita pun sudah sampai ke penghujung. Pukul 12.40. Tuan-tuan ada soalan lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan kepada Ustaz Wali. Dan sebelum itu, tuan-tuan, disebabkan ini adalah pertemuan terakhir kita telah pun tamat perbincangan bab-bab yang tertinggal yang saya diminta untuk selesaikan dengan tuan-tuan. Kerana next adalah tajuk Kitabun Nikah yang telah pun tuan-tuan bincang. Jadi saya difahamkan tuan-tuan dah khatamlah kitab Matla'il Badran ini. Jadi alhamdulillah tuan, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk kita sama-sama membaca kitab ini, dan kita doakanlah semoga Allah berkati ilmu yang kita bincangkan ini dapat kita manfaatkan untuk amalan kita tersendiri, dan begitu juga untuk kita berikan panduan kepada orang lain sekiranya timbul. Dan saya lihat kitab yang ada dalam tangan tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan sama dengan saya ni, kitab yang disusun semula oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Selangor ni adalah satu inisiatif yang sangat baiklah tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan nak baca kitab Matla'il Badrin yang asal itu dalam bentuk kitab kuning, tuan-tuan agak sukar sikitlah tuan-tuan nak tengok macam mana penyusunan. Isinya sama, tapi cuma sebab disusun tu secara teks penuh begitu. Jadi kalau nak cari satu-satu pun susah. Tapi bila dia buat disusun dalam bentuk baris, kemudian diberikan nombor-nombor pula di sini tuan-tuan, maka bila tuan-tuan nak rujuk pun jadi senang. Kita buka apa sahaja tajuk dia, lepas tu kita pergi kepada dia punya perincian sub topik yang ada di situ. Jadi tuan-tuan, walaupun kita telah khatam, tapi kita masih lagi ada ruang untuk kita nak murajaah balik, baca balik tuan-tuan apa yang telah pun kita bincangkan selama tadi. Kalau saya Ustaz Wali sebut tadi dalam tempoh 3 tahun tuan-tuan khatamkan kitab ni. Jadi tahniahlah kepada semua. Sama-samalah kita doakan semoga Allah berkati ilmu yang kita perolehi. Jadi sekadar itu sajalah tuan-tuan apa yang dapat saya kongsikan. Semoga Allah berkati pertemuan kita semua, dan juga Allah pelihara keikhlasan kita dalam menuntut ilmu ini insya-Allah. Mungkin saya baca sedikit doa untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min nafsin la tushba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan pada Ustaz Wali dah. Alhamdulillah, tadi kuliah yang disampaikan oleh membagi Al-Fadhil Ustaz Dr. Rahimi. Jadi begitulah pengajian kita untuk kitab Matla'il Badran jilid yang kedua ini.
sampailah ke penghujungnya yang kita mulakan daripada tahun 2013, di mana yang sempat terlibat daripada 2013, alhamdulillah kalau masih ada sampai hari ini, berjayalah mengkhatamkan keseluruhannya. Tapi mana yang masuk di tengah-tengah tu mungkin tak dapat keseluruhan lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita ke depan ni kita akan baca lagi kitab-kitab yang lain. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan kitab yang mungkin lebih nipis yang boleh kita khatamkan dalam tempoh setahun macam tu, insyaAllah. Dan juga untuk kuliah yang seterusnya pada bulan-bulan seterusnya, untuk menghabiskan tempoh setahun, tahun 2021 ni pun nanti saya bincangkanlah dengan Ustaz Rahimi ke, kalau masih sedia untuk sama-sama kita mungkin ada risalah-risalah ataupun kitab yang nipis-nipis yang boleh kita kupas dalam tempoh 4 ke 5 bulan, insyaAllah. Jadi setakat itulah untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan untuk kuliah kitab yang seterusnya pada hari Ahad minggu hadapan, 20 hari bulan Jun, insyaAllah. Untuk itu marilah sama-sama kita menangguhkan pengajian kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekian dulu daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.